السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah terafa'akan kesyukuran. Rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala, kita dapat sambung kitab Qaulul Tam, masalah makmum dan imam. Kita berhenti pada masalah 129, muka surat 111 Jawi, Rumi 84. 111 Jawi, Rumi 84, masalah yang ke-129. Oh, banyaklah. Masalah ke-129. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Makmum ternampak najis atau baju imam. Makmum ternampak najis atas baju imam. Atas baju imam, makmum nampak najis. Sebenarnya bukan atas baju je, kat mana-mana lah. Atas ridak, atas reban, ada dekat badan, ada dekat kaki, mana-mana je. Okay? Cuma dia bagi contoh atas baju. Jika seorang makmum sembahyang di belakang imam, makmum memanglah sembahyang kat belakang imam, lalu ia ternampak di atas baju imam, dia nampak atas pakaian imam ataupun atas badan imam ada najis, kat kaki ke kat mana-mana lah, dia nampak ada najis, maka hendaklah ditilik. Ditilik. Jika najis itu boleh nampak dengan terang, maka wajiblah diulangi sembahyang balik semula. Sembahyang makmum tadi. Imam memang tak sah dah, cerita makmum. Imam bukan imam. Imam ke, makmum ke, sembahyang seorang-seorang ke, tengah-tengah sembahyang ada tak cicak, tengah sembahyang ada najis, memang tak sah dah. Itu tak kira yang tu. Itu memang tak perlu dibahaskan lagi. Imam ke ada najis ketika sembahyang, makmum ke ada najis ketika sembahyang seorang ke, bila ada najis kat badan, dia kena sembahyang balik lah. Yang ini masalah dia, imam yang ada najis, makmum tak ada. Okay? Imam memanglah kena sembahyang balik, makmum tu kena sembahyang balik. Tidak. Sebab makmum tak ada masalah, cuma imam dia yang masalah. Dia kata kat sini, maka wajiblah diulangi semula sembahyang. Kita baca sikit lagi. Bersalahan jika najis tersembunyi di bawah baju, maka tidaklah wajib diulangi sembahyang itu. Cuma bahasa itulah dipakai. Dia gini, jika seorang makmum sembahyang di belakang imam, lalu ia makmum ternampak di atas baju imamnya, pakaiannya, badannya, kakinya, mana-mana ke, ada najis, maka hendaklah ditilik. Tengok dulu najis tu berada dekat mana. Kalau najis tu berada di satu tempat, maka ada tempat-tempat
kat badan, kita ambil tu dulu secara umum dulu. Kat badan, maka makmum tadi kena sembahyang balik. Jika najis tu berada di tempat lain pula, ada tempat-tempat, maka makmum tadi tak perlu sembahyang balik. Soalannya, tempat mana yang kata makmum kena sembahyang balik, tempat yang mana makmum yang tak perlu sembahyang balik? Tempat najis tu berada. Dia kira gitu. Dia tengok najis tu berada kat mana. Dari sudut makmum yang duduk belakang imam ataupun yang dekat-dekat dengan imam, biasa yang boleh nampak ni yang 3-4 orang belakang imam je. Takkanlah soh kedua ketiga boleh nampak. Satu. Soh-soh tepi-tepi sana memang tak nampak dah. Biasanya yang nampak yang 2-3-4 orang belakang imam ni lah. Dia perlu buat macam mana? Itu masalah lain. Itu masalah makmum tadi, bila dia dah nampak, makmum tadi wajib mufaraqah. Makmum yang nampak tadi, makmum yang nampak tadi wajib mufaraqah. Makmum yang nampak tadi boleh buat beberapa perkara, antaranya mufaraqah. Kalau dia tak mufaraqah, batal lah sembahyang dia. Dia ikut orang yang tak sah sembahyang, maka batal lah. Yang kedua, dia boleh nak menyelamatkan keadaan, diganti imam. Itu bukan perbahasan kita, tapi kita bahas jugalah. Perbahasan kita tentang perkara lain. Jangan campur. Jadi makmum tadi nak buat apa? Pertama, mufaraqah. Sembahyang tu orang pelik, sembahyang sendiri pula orang yang belakang imam ni. Biarlah, tak apalah. Macam mana? Dia pelik lah. Dia tak boleh sembahyang ikut imam juga, sebab dia nampak najis tu. Satu lagi, dia boleh ganti imam. Jadi caranya jangan cakap subhanallah. Sebab kalau cakap subhanallah, imam tak tahu. Katalah baru takbir, Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu baca Fatihah, waladhdallin, amin, makmum subhanallah. Apa imam kata? Rasanya ni baru rakaat pertama, bukan rakaat pertama, baru takbir, baru baca Fatihah. Jak bila tinggal kunut? Kunut apa sembahyang Isyak contohlah. Kalau Zuhur Asar lagi pelik. Sudah faham pula. Hukum ni sama dengan hukum kain imam terkoyak ke? Nampak kain yang nampak aurat. Samalah hukumnya. Jangan subhanallah. Samalah hukum ada nak nampak najis ni. Memang tak boleh faham. Imam tak akan boleh faham. Subhanallah. Subhanallah. Tak boleh faham. Tak boleh. Apa benda ni? Caranya, yang 2-3 orang nampak tadi, yang nampak sajalah. Pergi sebelah imam. Langkah pergi sebelah imam. 1, 2, duduk sebelah imam. Belah kiri ke, belah kanan ke, dia tak kisah. Tak balance pun tak apa. Tak balance tau. Ini pun tak balance kalau nak kira. Sana lagi panjang, tak ada masalah, tak balance. Yang penting imam duduk depan. Yang itu, yang belah sini naik ke, yang kat dinding tu tak boleh naik. Macam mana nak naik ke dinding? Yang sini naik, tak apa. Naik je. Cuma janji imam tu perasan lah. Yang dia tu naik, nanti kan imam tak perasan. Tahu-tahu ada, dalam satu sembahyang ada 2 imam pula kat depan. Jadi biar imam tu perasan, supaya nanti dia fikir, kain aku terkoyak kot, akak aku ada najis kot, apa-apa kot. Jadi dia pun. Tapi kalau dia tak buat tak faham, duduk kat sebelah dia, apa benda pula rampas kuasa aku ni. Ini rampasan kuasa ni. Ini langkah apa ni? Ini bukan ini langkah apa ni? Ini langkah ni nak rampas kuasa ni, langkah apa ni? Dia tak siap, ini langkah siap. Memang siap tu nampak macam nak jadi imam selama ni. Ini rampasan tengah-tengah sembahyang. Tunggulah mesyuarat agung nak rampas pun. Tak jual lah buat. Okey. Jadi dah dia melangkah ke depan, sepatutnya imam kena faham terus. Imam belah, cari kat belakang, pergi kat luar cari kenapa. Ataupun balik terus balik mandi. Sebab apa? Takut-takut, tak tahu lah nak tunggu sembahyang. Tunggu bila diorang nak habis sembahyang, nak tanya kenapa kau rampas kuasa aku ni, kau langkah ke depan kenapa? Sebab kadang-kadang cari-cari najis tak jumpa pun. Rupanya ada terkoyak, contohlah, tak kisahlah. Kan? Begitu cara nak buat. Itu bagi orang yang nampak 2-3 orang. Yang ini bukan yang ataupun kalau dia duduk saf kedua pun sama lah juga hukumnya. Nampak, dia tak boleh pergi ke depan, mufaraqah ajalah. Tapi dalam bahas ni bukan.
Ini kalau dah habis sembahyang. Kalau dah habis sembahyang baru perasan ada najis. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa dia paling tu dia nampak dekat bahu imam, dekat mana-mana habis sembahyang, baru tahu najis ada dekat badan imam, ada dekat pakaian. Lepas salam, ketika salam dapat tahu, ikut juga batal. Dia kena mufaraqah, ataupun dia kena ganti imam lah. Ganti imam tu kira mufaraqah lah tu. Mufaraqah jadi makmum untuk ambil alih imam. Itu kalau nampak tu. Jangan salah faham bab ni. Yang ni yang nampak, yang tahu, nampak ataupun tahu. Nampak ataupun tahu. Dia nampak ketika dah habis sembahyang, ataupun dia tahu setelah dah habis sembahyang. Samalah. Dia duduk belakang sah yang ke-10. Dia tak nampak, tapi dia tahu tak? Dia tahu ada orang bagi tahu. Samalah hukumnya. Samalah hukum. Hukum dia macam mana? Jika posisi kedudukan najis tu di tempat tertentu, maka wajib sembahyang balik. Jika posisi najis itu di tempat-tempat yang lain pula, maka tak wajib, tak perlu sembahyang balik. Cuma nak tahu posisi tu kat mana. Cuma dia tak terang gitulah. Bahasa lama kan, dia tak terang lah macam saya terang tadi. Jadi dia nak cerita pasal tu. Okey, kat mana posisi najis yang jika ada dekat badan imam, dekat pakaian imam, makmum tadi dapat tahu selepas habis sembahyang, dia tak perlu qada. Dia perlu qada. Kat mana? Kat sini, ya. Dia lalu ia ternampak najis di atas baju imam, nampak tu ataupun tahu. Nampak ataupun tahu, duduk jauh tak tahu kan? Duduk jauh tak nampak, tapi tahu, orang bagi tahu ke? Imam tu sendiri bagi tahu ke? Kan? Ni dengan terang, maka wajib diulangi sembahyang dengan terang. Dengan terang ni bahasa dululah, bahasa sekarang. Posisi ataupun kedudukan najis tadi, tempat yang mudah dilihat. Itu maksud dia. Mudah dilihat. Bukan tempat yang tersorok. Tempat yang mudah dilihat, atas bahu, kan? Atas kepala mudah dilihat. Mudah dilihat. Atas kepala, mana? Dekat sini lengan ni. Dekat mana? Dekat lutut. Mudah dilihat. Tempat tu memang tempat terbuka, mudah untuk dilihat. Tempat mudah dilihat, walaupun dia tak lihat. Makmum tadi tak lihat, tapi tempat itu mudah dilihat. Kenapa makmum tak lihat? Tak kisahlah. Dia tutup mata ke apa ke, duduk jauh ke. Cuma tempat tu mudah dilihat, tapi makmum tu tak lihat. Takkan nak tengok imam, tengoklah bawah dia kata. Tak apalah, tapi tempat najis tu mudah dilihat. Kalau tengok tu memang nampak. Maka sembahyang makmum tadi yang tahu lepas salam tadi, lepas salam baru tahu najis ada dekat badan, dekat pakaian imam, maka wajib qada. Dia tengok gitu. Dia tengok tempat najis tu yang ada dekat imam tu tempat mudah dilihat ke tidak? Dekat kawasan mudah dilihat lah. Dia susah juga nak sebut tu. Okey, nak faham macam ni, kita tengok lawan daripada dia yang susah dilihat. Yang tersorok. Lawan je yang mudah dilihat. Okey. Bersalahan lainlah jikalau najis tersembunyi. Tu sebab kita tersembunyi di bawah bajunya. Maka tidaklah wajib diulang sembahyang itu. Di bawah baju, di dalam poket, di dalam badan ni, dalam ni. Dalam badan, dalam baju. Mana mudah dilihat, kena selak dulu. Baru nampak. Mana lagi yang dalam kain. Di celah-celah jari. Ni jari celah-celah ada najis. Celah ni. Kan itu bukan mudah dilihat, itu tersembunyi. Gitulah. Cuma dia tak ada lah tempat-tempat tertentu di bahu, di peha. Tak ada lagi tu. Cuma dia secara umum gitu je. Tempat yang mudah dilihat najis tu ada, maka makmum yang semayang jadi makmum tadi wajib semayang balik. Tempat yang tersorok, kalau nak cari, payah juga nak cari, kena belek, kena gitu, kena tenong, kena kelebek, baru jumpa najis, maka makmum tadi tak perlu, makmum yang tahu imam ada najis setelah salam tadi tak perlu semayang balik. Tu je nak beritahu, tempat yang senang dilihat. Kita baca lepas pada tu barulah faham. Dan berkata Ar-Ruyani, ni semua ashabus Syafi'i ni,
Dan jika najis itu berada di atas serban imam, atas serban, yang boleh nampak oleh makmum apabila berdiri. Kalau berdiri, makmum tu nampak je. Bukan. Jika makmum tu tengok, makmum tu mudah untuk nampak sebab ada atas serban ni. Jika tengok. Kalau tak tengok pun sama je hukumnya. Jika tengok boleh nampak, mudah untuk nampak kerana duduk di atas serban. Apabila berdiri lah. Apabila makmum tu berdiri, dia mudah nampak. Tetapi ia sembahyang duduk sebab lemahnya. Dia sebab ada sebab-sebab yang dibenarkan syarak, dia kena sembahyang duduk sebab dia tak mampu berdiri, dia sembahyang duduk daripada berdiri. Maka tidaklah wajib diulangi sembahyangnya. Tak wajib ulang, kerana wajib atasnya sembahyang dengan secara duduk. Nampak? Kenapa dia bincang tentang ni? Sebab kalau makmum tu berdiri, dia mudah je nak nampak najis atas kepala, benda yang boleh nampak. Tiba-tiba makmum tadi sembahyang duduk sebab syarak lah, dibenarkan syarak. Bila duduk, susahlah nak nampak. Maka sebab dia duduk ke bawah, nak tengok tu ke atas, jadi sukar. Boleh dikatakan tersembunyi. Boleh dikatakan tempat itu tersembunyi. Bagi orang duduk, bagi orang yang berdiri, dia tak tersembunyi, mudah untuk dilihat. Maka makmum tadi yang sembahyang duduk tak perlu qada. Tapi makmum yang sembahyang berdiri perlu qada. Kita cerita ni makmum yang tak nampak ketika sembahyang. Okey, makmum ketika duduk ni dia tak nampak najis yang ada atas kepala imam, tak nampak. Sebab dia duduk, maka dia tak perlu qada. Tapi kalau makmum tu duduk dan dia memang nampak sikit najis, oh yang tu tak boleh. Ini yang tak nampak dapat tahu lepas salam, baru dapat tahu, oh imam ada najis kat atas kepala. Makmum yang berdiri, yang sembahyang berdiri, atas kepala ni dia mudah. Atas kepala ni bukan dalam kepiah, bukan, atas betul, tempat yang mudah dilihat. Maka makmum yang sembahyang berdiri, dia wajib qada sembahyang. Habis kalau makmum yang berdiri tu nampak awal-awal, oh dia tak payah qada, dia wajib mufarakah. Dia wajib, tak boleh ikut sebab dia nampak najis, tak boleh ikut. Tak boleh ikut imam, mufarakah je. Habis tu makmum yang mana yang kata kena sembahyang balik ni? Makmum yang sembahyang berdiri tapi tak nampak. Sembahyang berdiri tapi nampak, iaitu settle masalah. Sembahyang seorang-seorang. Jadi makmum duduk, jika dia tak nampak ada najis atas kepala imam, dia dikira tersembunyi sebab makmum tadi tu duduk. Sembahyang jadi sembahyang duduk, maka dikira tersembunyi. Lepas sembahyang baru dapat tahu, tak perlu qada. Makmum berdiri wajib qada sebab tempat itu mudah dilihat. Walaupun makmum tadi tak lihat, makmum tak lihat tapi mudah dilihat. Jadi yang dia nak perhati bukan nampak ke tak nampak najis tu. Yang nak perhati tempat yang ada najis tu mudah dilihat ke tidak. Dia tengok kat situ. Kalau nampak, duduk ke berdiri ke menungging ke terlentang berguling ke, tetap juga nampak najis, mana boleh ikut dah. Dah nampak najis kat imam, mana boleh ikut dah. Tu maksud dia. Tapi dia tak sebut gitu lah. Kalau baca gitu, Allah tak faham. Dia tak nampak sebab kitab kita ni dia ambil daripada kitab Qaulul Tamarab dan panjang penjelasan berhelai-helai dalam satu-satu masalah. Jadi penterjemah kita ni, dan dia buat ayat sikit lah, dia ambil, takkan ambil semua, dia ambil lah satu perenggan, dua perenggan. Satu perenggan tu macam tergantung lah kat cerita kadang-kadang lah, tak semua. Macam dia tergantung ni. Kalau baca apa benda pula ni, tergantung. Habis macam mana dia kata, kalau aku ambil semua, kalau ambil buat terjemahan semua, kitab ni tebal ni jadi. Jadi ambil lah mana-mana perenggan, cubit sikit ni, cubit sini, petik sini, jadikan satu. Tapi ada lah yang kadang-kadang yang tertinggal. Yang tertinggal tu kena cari kitab asal, belajar kitab asal, baru tahu, oh ni cerita ni loh. Cuba kalau kita baca, memang kita faham apa benda ni. Sebab dia tak ada kata selepas salam baru sedar tu, dia tak ada kata gitu. Jadi ingat, ni dalam semayang, ni lepas semayang baru tahu. Dalam semayang tak boleh. Dapat tahu dalam semayang ada najis, mufarakah wajib. Jadi kalau kata ada sayap kelekatu dalam poket imam, sayap kelekatu akan membatalkan semayang dalam poket imam. Imam dapat tahu lepas balik rumah ke dapat tahu, jadi diam-diam je. Sebab dalam poket
tempat tersembunyi. Imam tak ada wuduk, terpaksa lah. Bila habis salam baru perasan, imam yang perasan, Allah tak ada wuduk, dia diam aja. Tapi kalau tengah sembahyang Allah tak ada wuduk, imam tu tak boleh sembahyang, dia kena belah terus pergi ambil wuduk. Mana boleh dia kata tak apa, mana boleh, makmum sah, aku yang tak sah, jadi terus sembahyang je lah. Nanti kesian kat makmum, pening kepala nak ganti macam mana. Oh tak boleh, dia kena keluar sebab dia perasan dalam sembahyang. Lepas habis sembahyang tengah wirid-wirid, Allah tak ada wuduk, sudah buat diam je. Makmum semua tak perlu, sebab wuduk tersembunyi. Sembunyi, mana nampak wuduk, muka wuduk ke tak ada wuduk ke, ada wuduk ke, mana nampak dia tersembunyi. Dia tersembunyi sungguh lah tu. Maka tak perlu. Kecuali dalam bab kafir, tu lain, nanti akan bahas. Iman juga tersembunyi. Dia kafir, maknanya, tapi makmum ikut dia, tapi dia kata dia Islam lah. Makmum ataupun orang anggap dia Islam, makmum tak nampak kafir ke iman, tak nampak, dia tersembunyi. Yang tu tak boleh. Dengan maksud imam kafir, makmum mesti kena qada. Walaupun dapat tahu setelah berapa lama baru dapat tahu, mesti kena qada. Habis tu iman ataupun kufur tersembunyi dia kat hati, yang tu tak boleh. Iman kufur tak boleh. Iman kafir, makmum mesti kena qada walaupun 10 tahun 15 tahun telah berlalu. Ada ke imam kafir jadi imam? Ini hukum lah. Ada sebenarnya kan, yang dekat Aceh kan. Saya berapa kali dah tanya nama, dah sebut kat sini, kat situ 3 kali dah. Sampai sekarang tak ingat lagi nama. Nama apa? Snokok. Allah yang cerita yang dia mengaku Islam sampai jadi ulama. Ajar orang jadi imam apa semua. Lepas pada tu baru balik Belanda. Balik Belanda baru dia beritahu, sebenarnya aku kan ada Islam. Apa snokok? Gonjeng. Molek uduh nama. Memang molek pun. Snokok apa nama tu kan. Saya nak tahu tak kerti. Tak pernah hafal pun, tapi rugi je hafal nama tu. Baik hafal nama keturunan Nabi, yang tak hafal lagi sampai Adnan tu. Daripada apa nama snokok. Apa nama lah nama dia. Yang tu lah. Kalau macam tu memang problem lah. Itu dia akan bahas dekat tu 130. Sekejap lagi itu sekejap lagi. Okay. Itu sedangkan iman dan Islam tersembunyi. Sepatutnya makmum sah lah. Sebab iman dan Islam tersembunyi. Yang tu tak boleh. Baik iman dan Islam tak boleh. Yang ni bab wuduk boleh. Imam terlupa mandi wajib, lepas sembahyang apa semua, balik rumah, baru rumah dia kata, bang, tak mandi wajib lagi. Allah, tak payah esok tu buat pengumuman, minta maaf belaka. Siapa yang sembahyang subuh ke pagi tu, yang kita buat, minta maaf belaka, kena qada balik, saya lupa mandi junub. Jangan buat kerja-kerja pelak gitu. Sebab benda tu tersembunyi. Mana ada nampak junub, mana ada nampak atas kepala, maka dia tersembunyi. Makmum sah. Dia bukan najis dia, termasuk perkara yang tersembunyi macam tu, kecuali iman aja. Iman tak boleh. Iman kufur, itu tak boleh. Maksud tak dikira, tetap juga wajib qada sembahyang makmum. Dia tengok kat situ. Jadi kalau dia sembahyang duduk, dia sembahyang duduk, yang lain semua sembahyang berdiri. Tiba-tiba lepas sembahyang baru dapat tahu imam ada najis dekat atas kepala. Yang sembahyang berdiri semua kena sembahyang balik. Kita tak panggil qada lah, kita panggil sembahyang balik, sebab waktu ada lagi. Lepas doa tu bagi tahu, minta maaf lah, ada awal perasan, ada najis atas ni. Allah tak perasan pula dia kata ada najis. Yang sembahyang berdiri semua kena sembahyang balik. Yang duduk tak perlu. Sebab dia duduk, dia kira macam tersembunyi. Masa berdiri dia kira tak sembunyi. Duduk ke berdiri, dua-dua memang tak nampak ketika sembahyang. Cuma dikira tempat tu tersembunyi bagi orang duduk. Dia nak bagi tahu gitu je, kata Ar-Ruyani. Tapi pada mazhab lain, pada mazhab Syafi'i juga, pendapat yang kedua, tetap juga yang duduk tu kena sembahyang balik. Kena sembahyang balik. Yang ni sebab kata Ar-Ruyani, mana ada khilaf lah dari sudut duduk tadi. Bila duduk, adakah atas kepala imam dikira tersembunyi atau tidak? Sebagian ulama kata dalam macam ni, Ar-Ruyani kata dikira tersembunyi lah, sebab dia duduk kan jauh. Tapi kalau sebagian ulama kata tidak, dikira, dia bukan kira duduk tak duduk, dikira tempat imam tu terzahir, mudah, tempat yang nyata, mudah dilihat, maka kena qada juga, kena sembahyang balik juga. Khilaf, tapi kita ambil tak apalah, dalam kitab kita okeylah kita ambil ni. Tidaklah disuruh ia melampaui daripadanya. Orang sembahyang duduk taklah disuruh
pergi jenguk-jenguk atas kepala imam, sebab dia dikira tersembunyi bagi orang sembahyang duduk. Bersalahan lainlah jika najis itu nyata kelihatan pada baju imamnya. Ini mana-mana bahagian baju, kaki, ke mana-mana bahagian yang nyata kelihatan pada baju imamnya, memang nampak nyata. Maksud tadilah tempat yang senang dilihat, bukan tempat tersorok. Makmum tak nampak pun, lepas sembahyang baru tahu. Tetapi ia masyghul dengan sembahyangnya. Masyghul, dia sibuk. Masyghul, dia sibuk. Dia sibuk dengan sembahyangnya. Maksudnya, kalau katalah nyata sangat kat belakang ni bertepek najis, kata begitu. Belakang imam bertepek, kata dia pun, tapi dia khusyuk. Allahu akbar. Masyghul dipanggil. Masyghul dengan sembahyang. Wah, ustaz pula nak tengok belakang imam. Padahal meleleh-leleh tak najis. Contohlah. Wallahualam. Aduh. Tak apalah nak tengok imam. Dia masyghul, ataupun ada dekat kaki, tapi dia masyghul. Dia sibuk. Dia sibuk dengan hal dia. Sembahyang dia, khusyuk dia. Tempat tu kalau angkat kepala dah nampak dah. Contoh begitu dah. Ia tidak sedar adanya najis itu. Maka tetap juga wajib ulang. Dia tak nampak, lepas sembahyang baru sedar, wajib ulang sembahyang dia. Kalau dapat tahu tengah sembahyang jatuh tahi, berkecik tahi dekat imam, najis air kencing berkecik, buatlah masalah macam mana pun, saya bagi contoh je. Berkecik kat imam, dia tengok baru kecik, oh itu kena mufaraqah, mana boleh ikut, itu tak boleh, oh kena sembahyang balik kita. Tak, itu dapat tahu ketika sembahyang, ini lepas sembahyang, ya, maka dia kena sembahyang balik. Atau ia tidak nampak najis itu, dia tak nampak, tapi najis itu berada di tempat yang mudah untuk dinampak. Kalau berdiri atas kepala, kat badan, tempat yang obvious sangat, tempat yang terlalu terbuka, nampak sangat. Jadi bila tempat yang mudah untuk dilihat, dia je tak nampak. Tadi sebab dia sibuk dengan sembahyang, masyghul dengan sembahyang, sibuk dengan sembahyang, sibuk dengan dirinya, jadi dia tak tengok imam. Sedangkan kalau tengok, tempat tu tempat biasa, tempat yang mudah untuk dilihat. Yang ini dia tak nampak kerana berjauhan daripada imam. Dia duduk belakang, mana nampak daripada imam. Tapi kalau dia pergi dekat, tilik gitu, senang je nampak. Tak perlu tengok, tak perlu tengok gitu boleh nampak dah. Macam tu, tempat yang zahir, tempat yang nyata, tempat yang mudah untuk dilihat. Cuma dia tak nampak sebab dia jauh. Tak kisahlah sebab dia jauh, sebab yang lain-lain, tak kisahlah. Yang penting tempat tu kalau dilihat senang nampak, maka wajiblah diulangi sembahyangnya. Baru kita faham, wajiblah ulang. Oh, begini cerita ni. Kalau kita baca gini, dia tak ada sebut sedikit, satu ayat pun tak ada sebut tentang dapat makmum dapat tahu lepas daripada imam salam. Satu ayat pun tak ada. Padahal ayat tu penting tau. Kalau tak ada ayat tu, dapat tahu, makmum dapat tahu lepas imam salam, memang tak akan boleh jumpa apa benda dan memang salah hukum. Jadi nak tak nak kena rujuk kita asal lah, kalau pening lah. Habis masalah 129. 130. Yang ini pula. Hukum berimamkan kepada yang memeluk agama Islam selepas berkata, ya, aku bukan Muslim yang sebenar. Dia lain sikit lah dengan masalah tadi. Masalah yang saya cerita tadi, yang kat Aceh tu, itu dia memang awal-awal lagi tak Islam. Memang dia berlakon je. Dia belajar Islam untuk merosakkan Islam, merosakkan Aceh, merosakkan Islam. Sebab dia nak lawan Islam tak boleh. Macam mana kita rosakkan Islam daripada dalam? Maka dia ditugaskan untuk belajar ilmu Islam dan cuba cari kelemahan untuk musnahkan Islam daripada dalam. Dia ni bolehlah Google kan, cari dia punya sejarah, macam mana cerita dia, macam-macam versi ada cerita. Dia tukar nama Abdul Ghaffar ke Ghafur? Abdul Ghafur ke Abdul Ghaffar? Ghafur kot. Dia tukar dia nama dia. Siap jadi macam ulama. Okey, cuma itu kes dia memang kafir daripada asal, berlakon aja jadi Islam. Yang ini mula-mula dia Islam, lepas tu dia telah murtad. Tapi lain sikitlah, tapi lebih kurang. Jika sembahyang seorang berimamkan dengan seorang lelaki, dia sembahyang,
Imam dia seorang lelaki yang telah memeluk Islam. Itu kata lain sikit cerita. Ni memang dia telah memeluk Islam. Cuma apa? Cuma sebenarnya dia masuk Islam tak lama, lepas tu dia keluar Islam balik. Cuma yang itu orang tak tahu. Orang tak tahu. Makmum tak tahu. Berimamkan dengan seorang lelaki yang telah memeluk agama Islam. Kemudian selepas daripada lepas semayang atau selepas daripada beberapa masa lama, lepas semayang tak kisahlah, lepas semayang tegur cakap ke, lepas 2-3 hari ke, 2-3 tahun ke, dia pun cakap, aku bukan daripada golongan orang Islam yang sebenar. Aku sebenarnya dah murtad. Dia kata gitu. Masa jadi imam tu aku dah murtad. Tapi sebelum tu memang Islam. Semua orang tahu dia Islam. Tu je lah beza cerita tadi tu. Jadi makmum tu macam mana? Cerita makmum sembahyang ni macam mana? Itu jawapan tu kita kena gantung dulu. Sebab dia kata atau. Ni masalah yang kedua, jawapannya sama saja. Atau kata ia, dahulu aku Islam dan aku telah murtad. Lebih kurang lah sama atas tadi kan. Dia kata aku bukan orang Islam sebenarnya, sedangkan sebelum tu dia dah masuk Islam. Ataupun dia kata dulu betul aku Islam, sekarang aku dah murtad. Gitu dia kata gitu. Wali tu bahasa Rumi tu pelik sikit. Wal iyadzu billah. Dia jadi wali apa tah? Wali a'udzubillah. Wali a'udzubillah kan. Yang Rumi tu salah. Wal iyadzu billah. Maksudnya kita minta berlindung daripada jadi murtad tu. Maka tidaklah wajib makmum itu mengqadakkan sembahyangnya. Yang ni makmum tak wajib qadak. Tadi kata makmum wajib qadak dalam kes cerita Aceh tadi tu. Orang Belanda yang ni tu. Itu memang dia tak Islam daripada awal. Bila dia tak Islam daripada awal, memang bukan Islam pun, maka makmum tadi semua kena sembahyang balik walaupun dah berpuluh tahun. Dia berpuluh tahun siap jadi ulama, jadi imam, berpuluh tahun. Jadi semua yang sembahyang belakang dia kena kira-kira qada balik. Tak tepat-tepat buat anggaran qada balik. Dia tak kira berapa lama. Yang ini tidak. Yang ini asal di Islam. Kemudian dia murtad. Murtad dia tu orang tak tahu. Dia jadi imam, orang semua ikut dia. Lepas sembahyang beberapa lama, setahun 2 tahun tu, dia bagi tahu sebenarnya waktu sembahyang tu aku dah murtad dah, dia kata gitu. Jadi makmum tadi tak perlu qada. Sebab zahirnya dia Islam, cuma dia pergi sorok dia murtad. Siapa suruh? Sebab asalnya dia Islam, sebab dia dah masuk Islam. Kes yang kata dekat Aceh tadi, dia awal-awal lagi bukan Islam. Orang je sangka dia Islam. Dia tak kata aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tak kata gitu. Cuma bila tiba-tiba je orang ingat Islam lah. Macam kita lah kan. Tiba-tiba je ada, takkan nak tanya kau Islam tak? Kau Islam? Dah semayang Islam lah. Nanti kita tak tanya. Gitu lah. Jadi maka tak kena qada. Tak kena qada. Dalam kes yang dekat Aceh tadi tu, apa snok gonja tadi tu bernama tu kan. Katakanlah dia masuk Islam, katalah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi sebenarnya bukan masuk Islam. Dia cuma sebutkan mulut aja. Dekat hati dia memang tak nak Islam, nak rosakkan Islam, baru nak belajar Islam. Katalah macam tu. Maka yang dekat belakang dia semua tak perlu qada. Yang kat belakang kita semua tak perlu qada. Sebab semua menganggap dia Islam, sebab dia asyhadu. Tapi kalau orang cuma anggap aja, macam kita lah beranggap mesti Islam. Pernah tak dah mengucap? Mana ada? Kita anggap aja dia tu Islam. Sebenarnya dia tak Islam. Yang itu kena qada yang makmum kat belakang. Yang ni tak tahulah yang tu macam mana. Tapi kisahnya dia memang orang tahu-tahu dia dah Islam dah. Dia tak ada pun saya nak masuk Islam buat program, tak ada. Ramai-ramai dah tengok asyhadu an la. Akhir sekali dia belajar jadi ulama. Tak. Dia memang tahu-tahu dah pandai agama. Dia tahu dia orang dah pandai agama dah. Jadi maknanya dia belajar, orang anggap dia Islam, dia pun okey. Itu yang kena qada balik. Qada balik sembahyang. Ya? Kalau dia dah masuk Islam, kemudian dia murtad tanpa dia bagi tahu, orang yang ikut dia bergantung kepada dia memang Islam. Dia memang Islam. Maka tak perlu qada sembahyang walaupun dia kata aku sebenarnya dah murtad dah waktu tu. Sebab kita berpegang dengan hukum asal dia tu dah Islam. Kat situ. Lainlah dia tak Islam daripada awal. Okey.
Kerana pada zahirnya memulakan ia dengan sembahyang itu mendusta ia akan perkhabaran. Dia yang tak bagi tahu yang dia dah murtad. Jadi kita pegang pada hukum asal. Macam wuduk tadi sama je, kalau kita fikir balik sama je dalam masalah wuduk tadi. Bila imam sembahyang, kita anggaplah dia takkanlah tak ada wuduk pun, mestilah dia ambil wuduk. Tiba-tiba sebenarnya imam tak ada wuduk, terlupa. Maka kan tak perlu qada, makmum kan tak perlu sembahyang balik. Dan itulah. Demikianlah tersebut di dalam kitab Al-Jawahir, dan ini bandingannya. Dia bagi cerita lain. Dia konak lain sikit. Seperti berkata seorang, aku jual kepada engkau barang ini. Aku jual barang ni. Okey, nak bak duit. Lepas dah selesai dah jual beli, kemudian berkata ia, aku telah wakafnya barang ini sebelum aku jual. Sebenarnya aku dah wakaf dah. Wakaf dah. Maka adakah berdosa lah kita katakan? Adakah berdosa orang yang beli tu? Tak dikira. Sebab dia kira masih dijual tu sahlah jual beli. Sebab barang tu memang dia punya, dijual. Lepas pada tu baru dia kata, aku dah wakaf dah. Tetap jual beli tu sah. Jual beli tu sah. Dia yang masalah. Sebab tetap jual beli tu selesai. Sebab barang dia. Sedangkan dia dah wakaf. Tapi dia bagi tahu selepas pada itu. Maka tetap jual beli tu sah. Gitu Jadi kena buka kitab jual beli balik muamalat. Disebut seperti bandingan, kita baca je lah. Okay. Dan jika sembahyang seorang berimamkan seorang yang ia mengetahui kafir. Macam ni pula. Itu kafir, dia memang orang kafir tu, okey. Tiba-tiba jadi imam. Dia pergi jadi makmum. Tak ada kerja. Kemudian nyata bahawa ia telah memeluk agama Islam sebelum sembahyangnya, maka wajiblah ia mengqada sembahyangnya itu. Dia tu kafir tu, sembahyang je lah belakang dia. Pelik ni hukum lah, pelik lah. Pun sembahyang belakang dia. Lepas sembahyang, dia pun bagi tahu sebenarnya aku Islam lah tadi. Aku dah Islam lah sebelum ni. Tetap juga makmum tadi kena qada. Kalau kita fikir balik, kita boleh faham. Nak sama dah kaedah tu. Dia Islam, kemudian dia murtad. Dia tak beritahu orang. Makmum sembahyang belakang dia. Dia jadi imam. Lepas tu baru makmum dapat tahu lepas habis sembahyang. Maka makmum tadi tak perlu qada. Sebab ketika sembahyang, makmum tadi tu yakin imam tu Islam, dan ada bukti iaitu memang dia dah masuk Islam. Cuma yang makmum tak tahu dia telah murtad aja. Maka makmum tadi tak perlu qada sembahyang dia kan. Sebab ketika sembahyang tu terzahir dia tu Islam dah. Dalam kes ni, kes yang kedua ni, ketika sembahyang terzahir dia tu kafir, maka dia jadi imam. Makmum ni pergi ikut, maka tak sah sembahyang dia dan wajib qada balik. Walaupun lepas dia aku dah masuk Islam 4 hari dah masuk Islam 2 tahun dah, walaupun begitu tetap dia kena qada balik. Kalau kita tengok dia terbalik kes tadi, terbalik je. Kalaulah kita kata kafir ni tak boleh jadi imam, kalau yang murtad jadi dia asal masuk Islam, kemudian dia asal masuk Islam, kemudian dia murtad diam-diam, bila makmum dia sembahyang kat belakang dia, sepatutnya makmum tu kena qada sebab dia kafir. Tapi tidak, tak kena qada. Dalam kes kafir ni, dia tu kafir, makmum tu ikut kat belakang. Lepas sembahyang baru tahu, dia kata aku dah masuk Islam lama dah, 3 tahun dah. Sepatutnya makmum tadi lega lah, nasib baik kau dah masuk Islam, taklah aku kena qada. Patutnya gitu lah. Tidak, dia tak gitu kan, dia terbalik kan, dia bertukar. Dia terbalik. Sama je dua tu. Kalau kita tengok terbalik cerita tu. Yang kita nak perlu lihat adalah semasa zahir tu. Zahirnya nampak macam mana? Nampak zahirnya imam mestilah ada wuduk. Sembahyang ikut. Lepas tu baru tahu tak ada wuduk, makmum sah. Sebab zahir mana nampak wuduk, mandi wajib. Tak, kalau imam tak mandi wajib jadi imam, biarlah. Lepas pada tu baru tahu tak mandi wajib, tak perlu qada. Sebab zahirnya mestilah mandi, tapi batinnya, hakikatnya tak mandi lagi. Macam tu juga zahirnya kafir,
Dia tak beritahu pun dia masuk Islam. Pergi jadi imam, jadi makmum apa belakang dia? Sembahyang, aku dah masuk Islam dah, 4 tahun dah. Tetap juga tak sah. Zahirnya gitu nampak. Ataupun imam tu memang dia dah masuk Islam. Sembahyang belakang dia. Sebenarnya dia dah murtad. Itu tak nampak. Dah murtad tu dia tak bagi tahu. Sembahyang belakang dia. Habis sembahyang dia kata sebenarnya aku dah murtad. Tak perlu qada. Nampak? Dia punya tu sama je cerita dia. Selepas imam tahu, setelah sembahyang makmum tahu imam tu murtad, yang asalnya makmum tu Islam lah. Ke macam mana? Dia tengok asal lah. Tak, dia kena tengok dulu. Imam tadi tu asal kafir, maksudnya memang kafir, ataupun imam tadi tu Islam, dah masuk Islam. Imam tu memang macam ni. Imam tu diketahui dia masuk Islam. Dia masuk Islam ataupun Islam daripada baka keturunan sama jugalah. Diketahui macam tu. Sedangkan dia murtad, dia jadi imam. Makmum tadi tengok yang zahir lah. Tengok yang zahir, dia Islam. Dia beriman. Maka sembahyang makmum tak perlu qada. Baru dapat tahu dia murtad. Tetap juga tak boleh qada. Ketika sembahyang tu, lepas tu tak boleh dah. Tu tak boleh dah. Tak boleh dah. Makmum ikut semua tak sah. Kalau terzahir imam tu kafir, yang tadi terzahir imam tu Islam, sebenarnya kafir lah, murtad. Yang ini terzahir imam tu memang kafir. Memang kafir. Tak tahu pun dia masuk Islam, memang kafir. Dia pun tak bagi tahu. Dia jadi imam. Makmum ikut. Dalam keadaan ikut aja lah macam tu kan. Rupa-rupanya imam tadi dah masuk Islam lama dah, 2-3 tahun ke. Makmum tadi kena sembahyang balik. Sembahyang balik. Dia tengok apa yang zahir, yang terzahir. Terzahir. Yang itu dia kena takwil. Dia perlu takwil. Sebab itu dipanggil bahasa kinayah. Dia bukan jelas kata Allah bukan Tuhan, dia lain. Hukum Islam tak sesuai zaman sekarang, itu takwil. Perlu ditakwil, dia panggil kinayah. Kinayah tu bukan straight, macam cerai kinayah tu lah. Kau balik rumah mak bapak kau sekarang, itu cerai, itu kinayah. Kena tanya dulu, apa maksud? Cerai lah, suruh balik rumah mak bapak. Baru jatuh talak. Apa maksud? Aku suruh balik 2-3 hari je. Lepas tu datang balik. Itu maksud, lepas tu kena tanya. Sama juga, tak sesuai. Berzina, dah berkahwin tapi berzina, ukur rejam. Tak sesuai. Dia kinayah. Tak sesuai tu tak sesuai lagi ke, tak sesuai zaman moden ke, ataupun hukum ni hukum tak boleh pakai. Tolak hukum ni. Tolak hukum ni. Kufur lah. Tolak hukum. Bila dia ni kinayah, dia perlu ditakwil, perlu ditanya, maka tak wajib tanya. Tak wajib tanya. Maksudnya biar je tak wajib. Cuma hukum ni gitulah. Sebab dia bagi tahu dalam bentuk kinayah, dalam bentuk kiasan. Dia kena tanya dulu. Adakah makmum tadi wajib tanya? Imam kata hukum Islam tak sesuai lagi. Tak sesuai apa? Masyarakat majmuk. Kalau bukan majmuk, sesuai. Gitu pula. Ada panjang cerita dia. Dia bukan tolak hukum Islam, merepek. Tu habis. Dalam Quran ada merepek juga. Tu habis lah. Kufur. Itu habis lah. Ini tak. Itu tak ada takwil apa. Salah, merapu, tak betul. Itu dia soreh dia panggil. Jelas. Tapi kalau selagi boleh tanggung, boleh ihtimal, boleh entah maksud dia, boleh lagi, maka dia panggil tergantung. Bila tergantung tak wajib tanya. Sembahyang makmum sah. Dia ada gitu, dia ada hukum itu. Sebab tu kita dalam ahli sunnah wal jamaah kita tak cepat, kita cuma bahaya ayat gini macam tu jelah. Bahaya. Paling-paling pun ni boleh buat murtad ni. Sampai situ je. Bahaya. Kita tak kata kafir, murtad, batal Islam, tak kata gitu. Sebab selagi boleh tanggung, sampai tak boleh tanggung, tanggung. Selagi boleh boleh kira, maksud dia begini kot. Selagi boleh macam tu, tak boleh kata. Habis tu nak kata apa kata? Tanya dulu. Lepas tu baru letak hukum.
Tu ahli sunnah wal jamaah dia gitu, dia tak letak terus. Dan adakah wajib tanya dia? Tak wajib. Tu dia hal dia lah. Tak wajib tanya dia. Tak wajib. Sebenarnya apa maksud engkau? Aku nak tahu kau ni kafir ke tidak. Tak wajib. Biar. Malah lebih baik biar je, pandai-pandai dia. Sehingga dia menzahirkan, menzahirkan betul-betul, keluar sebiji-sebiji yang tak boleh nak tolong dah. Tak boleh nak tolong dah dia. Maksud dia begini, kod tak boleh dah. Maksud tu kufur. Soreh dia panggil. Jelas. Satu lagi ke cukup dah? Satu lagi, pendek je ni. 131, masalah 131. Sembahyang berimamkan kepada seorang ummi. Ummi ni baca salah. Ummi ni kadang-kadang mak kan. Masuk mak. Kadang-kadang ibu. Yalah, mak tu ibu lah. Kadang-kadang dia macam ibu negeri, kan, dia panggil ibu juga. Satu benda yang apa, besar lah. Macam ibu tu panggil ibu juga. Ummi kadang-kadang maksud dia salah baca. Kadang-kadang maksudnya buta huruf. Tengok ayat. Ummi ni salah baca. Maksud salah baca tu ada dua perkara. Yang pertama, tak belajar, salah baca. Orang panggil ummi juga. Yang kedua, dia belajar tapi lidah dia tak boleh, tak lagi. Memang salah. Memang ada kecacatan lidah ke, memang tak boleh sebut ke macam mana ke. Ataupun memang bahasa dia, bangsa dia memang cakap, tiba-tiba cakap Arab dia bunyi salah. Macam tu. Dia panggil ummi. Waladha jadi bunyi walad. Kalau dad dengan dal, tak ada. Waladha bunyi walad dal bunyi kha, teruk sangat. Wala ba. Wala dhalin bunyi wala ba. Balin. Apa tadi? Wala bot. Tak lagi dah. Balin. Wala dhalin. Dia tak lagi dah. Memang mulut dia tak boleh. Jadi bila tu dia panggil ummi. Seorang ummi, dia sendiri sah tak semayang bergantung. Kalau dia ummi tapi dah belajar, dah bersungguh, tetap juga ummi, tetap juga salah sebut. Bagi dirinya sah, tapi tak boleh jadi imam. Tapi kalau ummi itu sebab dia jadi gitu sebab dia tak belajar, maka dia sendiri tak sah. Imam jadi imam lagi dah tak sah. Jadi ummi tak boleh kata tak sah semayang. Ummi kena tengok dulu. Ummi ni yang salah baca tadi lah, yang tukar huruf terus. Kalau lari sikit-sikit tu bukan ummi. Itu tak tepat makhraj. Mazhab pada hukum fiqh kebanyakannya sah lagi walaupun tak tepat makhraj tu, tak sampai. Kalau ikut ahli qiraat, ahli bacaan Quran ni tak sampai lagi, tak cukup. Salah tu. Hukum fiqh biasa parah. Janji ada sebutan tak bertukar huruf, okey dah tu. Kisah dah semayang. Tapi kalau ahli qiraat ke ahli tilawah ni, dia lain macam. Tak cukup lagi tu. Tak cukup pedah lagi. Tak cukup. Dia makan cili banyak sikit. Rasa pedah macam tu. Dia tak cukup. Dia punya standard tinggi. Itu yang tak sampai-sampai tu. Itu yang orang kena malah aku ngaji dengan dia biasa dah tak nak ngaji dengan dia. Sebab apa? Standard dia tinggi. Itu kan, itu dari sudut bacaan. Dari sudut hukum fiqh, janji jangan bertukar huruf. Dah sah dah. Orang Melayu bukan Arab ya. Orang Melayu maka sambal belacan. Jadi bila macam tu lah lidahnya nak apa je ni, teruk sangat. Orang India lagi teruk. Kalau dia punya belik dia tu bergulung lidah nak sebut, lagi teruk. Orang Jepun lagi bergulung-gulung lidah nak sebut, lagi memang bunyi, tapi masih lagi bunyi huruf, cuma tak sekali tak tepat bunyi tu. Gitu je. Maka dalam sembahyang sah je. Okey. Apabila nyata bahawa keadaan imam tu seorang ummi, maka sembahyangnya tidak sah. Jika ummi apabila nyata bahawa keadaan imam itu seorang ummi, maka sembahyangnya tu nya makmum. Maknanya sembahyang makmum tidak sah. Automatik. Makmum yang qari. Ummi lawannya qari.
Qari ni bukan musabaqah tu. Bukan. Maksudnya baca betul. Ummi baca tak betul. Qari baca betul. Makmum qari baca betul. Imam baca tak betul. Maka makmum tak sah sembahyang. Imam sah ke tak? Ataupun yang ummi tadi sah ke tak? Tengoklah. Ummi sebab apa? Tak boleh buat apa dah. Memang tak, puas dah. Puas pokok lidah. Kalau burung tu, kalau kokok lidah dia boleh bercakap ke? Ini tak boleh dah. Tak boleh buat apa dah lidah dia. Maka sah sembahyang dia yang jadi imam. Makmum semua tak sah yang qari. Imam je yang sah. Ataupun dia sembahyang seorang sah lah. Tapi kalau imam tadi yang kata berummi yang salah baca tadi, dia salah kerana dia tak cakna, dia tak peduli, dia tak berusaha, maka dengan dia tak sah, makmum semua tak sah sekali. Okey. Maka sembahyangnya makmum tidak sah. Sebab imam tu ummi, makmum tu qari. Dan jika sembahyang seorang ummi sebagai imam kepada jemaah ummi, sepertinya juga. Dan jemaah qari bercampur. Imam, makmum ada yang qari, ada yang baca betul, ada yang ummi macam imam juga baca salah. Maka sembahyang jemaah ummi itu sah dan sembahyang jemaah qari itu tidak sah. Tapi kalau detailnya ummi pun ada bahagi dua. Tak, ummi imam dan makmum. Yang kata sah tadi. Ummi imam, imam ummi salah baca, makmum pun salah baca. Maka makmum pun sah sebab imam dan makmum sama je. Itu sebenarnya terbahagi kepada dua. Yang pertama, salah imam, masalah imam dekat dad. Yang salah sebut dad. Dad jadi ba. Waladhdallin jadi waladhdallin. Puas buat tak boleh buat apa dah. Waladhdallin jadi waladhdallin. Makmum yang waladhdallin juga dia yang sah. Makmum yang waladhdallin tapi dia tak disebut ra. Bunyi ra ke bunyi rin ke? Ar-Rahmanir Rahim. Makmum Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh buat apa dah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maknanya ummi lah. Tapi betul. Imam Ar-Rahmanir Rahim. Betul. Tapi waladhdallin. Masalah kat situ. Maka makmum tadi pun tak sah juga. Makmum ummi. Tak sah juga. Sebab makmum ummi dia boleh waladhdallin. Imam tak boleh. Maka makmum qari dalam masalah dad. Tak cuma dia ummi dalam masalah ra. Jadi Ar-Rahmanir Rahim ni dia ummi dalam masalah ra. Tapi dia qari, dia ummi dalam masalah ra, tapi dia qari dalam masalah dad. Imam qari dalam masalah ra. Boleh sebut ra molek. Tapi dia ummi dalam masalah dad. Makmum tadi semua tak sah. Makmum yang bukan sama-sama ummi dengan imam dalam masalah yang sama, walaupun dia ummi dalam masalah yang lain. Itu detailnya lah. Jadi yang qari habislah memang tak sah lah. Dan wajiblah mereka mengulang yang tak sah sembahyang tu, ulang balik sembahyangnya menurut kaul pendapat yang mu'tamad. Kena sembahyang balik. Demikian juga tidak sah sembahyang orang yang berimamkan dengan orang yang membaca Fatihah dengan bahasa ajam. Bahasa ajam bukan bahasa Arab. Tak sah juga. Apa hal pula imam baca Fatihah ikut bukan bahasa Arab? Apabila ini pendapat yang kedua ni, ini ada khilaf juga. Pendapat yang pertama, jika dia tak boleh baca Fatihah sebab dia tak hafal ataupun dia tak boleh sebut. Tak hafal lah, dia tak hafal kerana baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam tak hafal Fatihah. Maka pendapat yang pertama, dia tak perlu baca Fatihah. Tak perlu. Habis tu dia buat apa? Dia baca mana-mana ayat Quran yang dia hafal selain daripada Fatihah. Itu peniyam mu'tamad. Inilah kitab Kifayatul Muhtadin. Dia baca mana-mana ayat Quran. Yang aku hafal ayat kursi. Sebab masa kafir dulu ada hantu baca ayat kursi dia lagi. Contoh gitu. Aku hafal yang tu. Fatihah tak hafal. Dia wajib baca ayat kursi yang sama panjang dengan Fatihah. Agak-agak berapa huruf Fatihah, kira-kira berapa ayat. Lepas tu letak ayat kursi tu sampai berapa ayat Quran yang lain lah, bukan ayat kursi, mana-mana ayat Quran yang lain sama panjang. Itu dulu. Itu mu'tamad. Kalau dia tak boleh baca juga ayat Quran, dia wajib baca yang ketiga, mana-mana wirid-wirid. Subhanallah boleh sebut. Subhanallah. Boleh sebut subhanallah. Dia akan baca subhanallah. Lama baca Fatihah.
Kalau 26 saat dia baca Fatihah, kalau dia baca, maka dia kena subhanallah, 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 subhanallah sampai 26 saat. Wirid lah, zikir. Sebab dia tak boleh baca ayat Al-Quran. Sepatutnya dia kena baca ayat Al-Quran. Okey. Tak boleh juga duduk diam. Selama kalau baca Fatihah habis. Itu muktamad. Pendapat yang kedua, dia kias. Berbeza, bukan pendapat kedua, ni cerita yang lain pula. Berbeza dengan takbir. Allahu Akbar. Masa nak takbir atau ihram. Dia baru masuk Islam, tak boleh sebut Allahu Akbar, tak boleh sebut. Maka dia boleh sebut Allah Maha Besar, ikut bahasa Melayu, ikut bahasa Cina, ikut bahasa Inggeris. Boleh sebut Allahu Akbar ikut bahasa dia. Tapi Fatihah tak boleh. Fatihah dia kena ikut turn tadi. Kalau tak boleh juga, diam aja, kadar baca Fatihah 25, 26 saat, 27 saat. Lepas tu dia rukuk terus. Tapi kalau takbiratul ihram, dia tak boleh diam. Dia tak boleh. Dia kena macam mana? Baca ikut bahasa Arab. Tak boleh. Dia boleh baca ikut bahasa dia. Okey. Maka pendapat yang kedua dikiaskan. Oleh kerana takbiratul ihram boleh baca ikut bahasa dia, kalau tak boleh Allahu Akbar, maka Fatihah pun boleh. Ni yang dia ambil. Fatihah pun boleh bacalah ikut bahasa ni, maka dia boleh bacalah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, baca. Segala puji bagi Allah. Baca ikut bahasa. Kalau India, bahasa Tamil, Cina, orang putih baca. Dia kias pendapat kedua. Tapi yang muktamad bukan yang ini. Pendapat yang muktamad, dia tak perlu baca apa-apa lah. Yang tadilah surutan tadi. Baca dulu, tak boleh baca Fatihah, baca mana-mana ayat Quran yang sama panjang dengan Fatihah, tak boleh baca mana-mana alhamdulillah ke subhanallah ke Allahu Akbar ke apa-apa wirid sama panjang dengan ulang-ulang sama panjang dengan Fatihah. Tak boleh juga diam kadar baca Fatihah. Itu muktamad. Yang ini bukan muktamad. Yang kalau tak boleh juga tukar bahasa Fatihah daripada bahasa Arab kepada bahasa dia. Tapi maksud Fatihah lah. Maksud segala puji bagi Allah, itu satu-satu. Dia ambil pendapat yang kedua. Tiba-tiba imam tu baca yang tu. Baca yang ikut bahasa dia. Sebab dia tak boleh bahasa Arab. Makmum tak boleh ikut. Memang pelik sangat contoh ni. Makmum tak boleh ikut. Jadi makmum tak boleh. Sedangkan makmum baca Fatihah elok, maka makmum tak sah kalau ikut. Tu. Habis. Cukup tu. 132 kita akan sambung. Tadi 131, 132 makruh berimamkan orang yang di bawah ini. Apa pula makruh? Anak zina. Naya ni. Anak zina makruh. Tapi sah. Tengok. Orang yang tidak diketahui bapanya. Tu siapa ayah dia? Tahu. Makruh. Tak apa lagi tengok. Orang fasik, orang gagap, orang was-was ni makruh. Ada berapa dia bagi contoh? Makruh. Tapi sah makruh je. Itu akan datanglah masalah ke 132. Wallahu a'lam. Tasbih kafarah dan salatu subhanakallah walhamdulillah. Alladzina amanu wa 'amilus salih. Assalamu alaikum.